Nombor 3. Malaysia telah diisytiharkan sebagai sebuah negara berdaulat dengan identiti nasional tersendiri. Perubahan ini diikuti dengan satu pembentukan bangsa Malaysia yang berbeza latar belakang, budaya, bahasa, agama dan juga keturunan. Kesemua kumpulan etnik yang sedia ada ini diberikan kebebasan untuk mengamalkan gaya hidup masing-masing, termasuk pelbagai aspek. Kepelbagaian makanan yang merupakan warisan pelbagai etnik ini pada hari ini sebenarnya telah turut sama menyumbang kepada keunikan masyarakatnya. Ini telah menjadikan Malaysia memiliki aset yang amat bernilai dari segi kepelbagaian makanan yang menjadi penyumbang dalam proses mengeratkan ikatan perpaduan. Aspek kepelbagaian makanan ini sedikit sebanyak telah menjadi pemangkin perpaduan yang mencerminkan latar belakang kehidupan masyarakat yang terdiri dari pelbagai etnik. Setiap kumpulan etnik memiliki warisan jenis makanan yang tersendiri yang beraneka warna, rasa dan mempunyai sejarah masakan yang tersendiri untuk diketahui, dipelajari bersama, bahkan dimiliki bersama. Pada hari ini, makanan bukan menjadi penghalang untuk mengeratkan perpaduan kaum. Sebagai contoh, nasi lemak pada asalnya merupakan hidangan sarapan pagi di kalangan etnik Melayu. Kini ia menjadi pilihan utama bagi semua etnik di Malaysia. Tambah lagi, makanan bagi kaum Cina seperti kuih tiaw dan juga India iaitu roti canai juga dinikmati oleh sesiapa sahaja tanpa mengira bangsa dan kaum secara tidak langsung telah menyumbang kepada kesepaduan sosial. Assalamualaikum. Hari ni saya nak cakap pasal perpaduan kat Malaysia. Sebenarnya perpaduan kat Malaysia ni senang je nak dibuat. Dengan makanan pun kita boleh buat perpaduan. Contohnya nasi lemak. Sebab kat Malaysia ni kita tahu nasi lemak ni adalah makanan yang dimakan oleh semua bangsa. Dan kita pun tahu nasi lemak commonly dibuat oleh masyarakat Melayu. Dan kita pun tahu walaupun dibuat oleh masyarakat Melayu, yang beli tu Cina, India, Jepun, Sing, semua beli. Dan itu menjadi perpaduan. Sebab kita sama bangsa lain support each other dalam bisnes. Itu salah satu perpaduan. Terima kasih. Berapa? Boleh tak? Okey lah, benda tu okey lah. Sebenarnya selain daripada nasi lemak, sebenarnya kita, kalau kita perasan, kalau ada musim bola, ada Manchester lawan ke Arsenal lawan kan kat bola, mamak-mamak dekat Malaysia tu akan pasang satu layar lebar. Dan kalau kita perasan, dekat situ bukannya Melayu saja yang lepak, Cina, India, Melayu semua lepak satu table. Kita berkumpul di sana untuk tengok satu permainan bola. Dan itu menunjukkan perpaduan kita kat Malaysia. Jadi, in conclusion, Mama adalah satu pusat perpaduan di Malaysia. Terima kasih. Untuk isi yang seterusnya, negara kita mengeluarkan banyak buah-buahan. Yang pertama, Malaysia mengeluarkan banyak buah-buahan yang tidak bermusim. Antara buah-buahan yang pertama ialah buah-buahan yang tidak bermusim. Buah-buahan ini dapat diperoleh sepanjang tahun, dan antara contoh buah-buahan yang tidak bermusim ini ialah seperti buah temikai dan juga buah nangka. Seterusnya, buah-buahan yang bermusim. Buah-buahan yang bermusim boleh didapati sekali atau dua kali saja dalam masa setahun. Musim buah-buahan utama bermula daripada pertengahan bulan Jun hingga pertengahan bulan Ogos. Musim buah-buahan kedua biasanya kurang jelas kerana pengeluaran hasilnya berkurangan dan biasanya terdapat dalam bulan Disember hingga ke bulan Februari. Musim-musim ini juga mungkin berlaku lebih awal atau terlewat di antara 1 ke 2 bulan bergantung kepada tempat atau lokasi. Buah-buahan bermusim yang terkenal ialah seperti buah durian, rambutan, duku dan juga langsat. Buah-buahan tempatan sangat disukai oleh orang ramai. Harganya jauh lebih murah berbanding jika kita bandingkan dengan seperti buah-buahan yang kita ekspor daripada Jepun ataupun daripada Thailand. Orang ramai, rakyat Malaysia gemar dengan buah tempatan kerana ia mempunyai zat-zat yang penuh dan sihat untuk tubuh badan.
Okey, jadi bagaimana kita dapat kaitkan musim buah-buahan di Malaysia dengan perpaduan yang ada di Malaysia ini? Okey, kita ambil satu contoh pada musim durian. Pada musim durian, kebanyakan rakyat Malaysia akan cari orang toke-toke Cina kerana mereka mempunyai dusun-dusun yang luas, dusun-dusun durian, dan mempunyai jenis-jenis durian yang agak susah dicari seperti Musangking, D24 dan juga IOI. Jadi rakyat Malaysia seperti rakyat Cina, seperti rakyat Melayu dan juga rakyat India akan mencari orang Cina untuk mendapatkan durian yang mereka inginkan, dan secara tidak langsung kita dapat membantu ekonomi Malaysia untuk terus membangun. Pelbagai bangsa, agama dan budaya di Malaysia secara tidak langsung memangkin kepada perkembangan variasi jenis makanan warisan yang mengukuhkan perpaduan kaum di negara ini. Tukang masak terkenal iaitu Datuk Chef Ismail berpandangan kemampuan sesuatu makanan warisan sebagai salah satu faktor untuk menyatukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan agama adalah tidak dinafikan. Makanan warisan seperti nasi lemak, rendang, roti canai, teh tarik, nasi kandar, char kway teow dan dimsum seperti yang telah kita tahu adalah menu terkenal dalam kalangan rakyat Malaysia yang dimakan oleh semua rakyat. Misalnya, pada bulan puasa, bukan setakat orang Islam yang datang mencari makanan, tetapi pelbagai kaum juga didapati mengunjungi bazar Ramadan untuk mendapatkan beberapa jenis makanan warisan. Inilah situasi contoh makanan telah menentukan bangsa. Ini bermaksud ini dapat menunjukkan bahawa perpaduan dapat dipupuk melalui makanan warisan setiap bangsa. Aspek penyatuan bangsa melalui makanan juga dapat dilihat pada beberapa jenis makanan warisan yang berasal daripada budaya India dan Cina tetapi popular dalam kalangan orang Melayu. Begitu jugalah sebaliknya. Pada masa kini, saya dapati sesuatu kaum mengunjungi sesebuah restoran untuk menikmati hidangan yang kebiasaannya dimakan bangsa lain. Contohnya, di restoran Lebong milik Datuk Chef Ismail yang menitik beratkan makanan warisan, dodol dan wajik adalah makanan tradisi orang Melayu yang diminati pelbagai bangsa orang India dan Cina yang datang ke restoran saya untuk menikmatinya, kata Chef Ismail. Secara keseluruhan, dapat dirumuskan bahawa makanan dapat membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara kita. Masyarakat dapat mengenali dengan lebih mendalam tentang makanan yang terkenal antara tiga bangsa terbesar di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India. Selain mengetahui keunikan yang ada pada setiap jenis makanan tersebut, di mana makanan tradisi ini pula mempunyai keunikan tersendiri yang mampu untuk menarik kaum lain untuk merasainya. Tambah lagi, makanan dari pelbagai bangsa ini turut menyumbang kepada tahap pemahaman dan perpaduan kaum di Malaysia ini melalui makanan. Ia juga dapat disimpulkan bahawa tahap perpaduan mengikut makanan setiap kaum masih di tahap yang memuaskan. Oleh itu, pendedahan mengenai makanan daripada pelbagai kaum di Malaysia perlu dikaji dengan lebih mendalam supaya masyarakat di Malaysia lebih mengetahui tentang kepelbagaian makanan. Seterusnya, tidak melupakan makanan tradisi masyarakat yang sedia ada di Malaysia. Inilah Malaysia, sebuah negara yang mempunyai pelbagai etnik, namun masih mampu untuk melahirkan suasana aman damai yang tidak terdapat di negara lain. Kesyukuran setiap rakyat diluahkan melalui perkongsian budaya dalam masa yang sama, mampu untuk menghormati agama masing-masing. Begitu juga dengan makanan, kaum berbilang bangsa mengambil tahu tentang apa makanan yang boleh dimakan atau makanan yang tidak boleh dimakan oleh masyarakat yang mempunyai perintah keagamaan masing-masing. Unik bukan? Okey, bukan sekadar kesedapan makanan itu sahaja yang dinikmati, tetapi di sebalik penerimaan itu, ia mampu untuk mewujudkan keharmonian dalam masyarakat pelbagai kaum dan etnik yang menjadi keunikan Malaysia sehingga ia dicemburui banyak negara di dunia. Sebenarnya sepanjang kami menjalankan tugasan yang diberikan oleh Sir Muhammad Asri,
terdapat beberapa cabaran yang kami lalui. Contohnya seperti masa. Ini kerana bukan saya nak cakap macam masa yang saya asli bagi tu mungkin tidak mencukupi. Cumanya dari segi pengurusan masa kami di sini dengan terdapat beberapa tugasan lain yang mempunyai tarikh yang perlu dihantar dengan yang lebih dekat, membuatkan kami terpaksa tangguh kerja-kerja yang tugasan dulu yang saya aslikan. Yang kedua ialah masalah COVID-19 yang berlaku di dalam kampus ini. Seperti yang kita tahu, sekarang sudah mempunyai 22 kes COVID di dalam kampus ini, dan terdapat beberapa daripada ahli kumpulan kami juga terlibat dalam dengan isu tersebut, which is di mana diorang terpaksa dikuarantinkan. Jadi kami tidak boleh bersama untuk membuat video. So ini juga merupakan salah satu cabaran kepada kami. Dan yang terakhir adalah dari segi teknologi. Kami tidak mempunyai teknologi yang berapa baik. Kami hanya menggunakan telefon. Jadi daripada itu, mungkin kualiti video yang kami akan berikan kepada saksi kurang memuaskan. Jadi itu sahaja cabaran yang saya dapat senaraikan dalam membuat tugasan ini. Terima kasih.